Kita kembali semula dalam kerusi panas. Saya Zulkifli Bujang dan tetamu saya Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Senator Dato' Dr. Masyidah Ibrahim. Kita bercakap tentang bagaimana menangani budaya hidup songsang yang semakin berleluasa. Dan kalau boleh saya katakan di sini Dato' Masyidah, ianya seperti sudah menjadi satu kebiasaan bila kita melihat lelaki bersama lelaki ataupun pasangan maknya dan sebagainya, pasangan gay dan seterusnya pengkit dengan tindak tanduk mereka yang kadang-kadang menjangkalkan ataupun menjijikkan di kalangan masyarakat, dan kita tidak buat apa-apa. Kita buat seperti ambil tak pusing ataupun tak kisah langsung tentang hal ini. Jadi masyarakat harus dipersalahkan ataupun bagaimana? Saya melihat ni tanggungjawab kepada kita semua. Tanggungjawab tu kalau di pihak kerajaan kita ada tanggungjawab yang berbentuk dari segi pencegahan atau prevention. Kita juga ada tanggungjawab dari segi cure ataupun perubatan dan juga penguatkuasaan. Dari segi pencegahannya begitulah macam saya sebut di peringkat awal dalam pendidikan anak-anak, kita selalu mengingatkan keluarga supaya mendidik anak-anak itu mengikut kepada gender mereka sendiri. Tadi kalau saya sebutkan Zul bahawa perlu dibezakan dari segi pakaian, penampilan, tingkah laku, bahkan perhiasan. Misalnya seperti menindik telinga, itu adalah perhiasan wanita, tetapi mak bapak kadang-kadang membiarkan yang lelaki juga membuat tindik telinga. Dari segi permainan, kita ada permainan yang khas untuk lelaki, permainan yang khas untuk wanita yang boleh membentuk pribadi mereka. Itu dari segi pencegahan yang mana ia harus dilakukan daripada peringkat membesarkan anak-anak ini sendiri dan juga daripada keluarga itu sendiri. Namun begitu, bagaimana mungkin kita mengekang arus-arus dari budaya barat ini masuk terus melalui laman sosial dan sebagainya, filem-filem dari barat kita lihat. Memang itu budayanya, bertindik dan sebagainya, itu satu perkara biasa. Itu budaya barat, tapi itu bukan Jadi budaya. bagaimana untuk kita mengekang perkara ini? Kita tak boleh menghalang siaran-siaran radio ataupun siaran-siaran TV, filem dan sebagainya untuk masuk dan menjajah minda budaya kita. Kita tidak boleh menghalang dalam dunia langit terbuka, tetapi kita boleh mengekang dirikan keluarga kita. Ini yang tidak kita lakukan. Ya, kita tidak menegur anak-anak kita. Fine, kita boleh tengok cerita tu, tapi kita kena bagi tahu bahawa ini salah kerana ia menyalahi daripada adat dan budaya kita. Persoalannya sekarang kita membiarkan anak-anak itu melihat sendiri dan tidak bertanya, dan ibu bapa begitu sibuk untuk menegur. Kadang-kadang perkara ini dilihat sebagai perkara kecil. Tindik telinga takkan jadi masalah, tatu takkan jadi masalah. Anak saya dia tak suka rambut panjang walaupun dia perempuan, sebab tu dia suka rambut yang macam laki-laki. Anak saya yang laki-laki ni dia suka pakai perhiasan emas, sedangkan perhiasan emas itu hanyalah perhiasan untuk wanita kerana dia melembutkan jiwa wanita, sesuai dengan wanita. Tetapi dibenarkan anak lelaki untuk memakai cincin, perhiasan emas dan sebagainya. Ini yang menyebabkan kita kata peringkat awal yang dan sepatutnya boleh dicegah. Kontradik dengan apa yang diperjuangkan oleh Suhaka mungkin. Hak asasi seseorang. Kita jawab mungkin sekejap lagi tentang perkara ini. Kita ada Cik Azman Ahmad di talian. Cik Azman. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Azhar dan Dato'. Dia bila persoalan ni timbul, saya satu je daripada dulu saya duduk nak tanya tapi tak ada tempat nak tanya kan. Kebetulan Nai Dato' ini ada. Tempatnya. Baik. So saya nak tanya dari segi peranan kerajaan, sebab Dato' mewakili kerajaan. Apakah orang cakap pencegahan-pencegahan yang telah dilaksana, dirancang ataupun akan dilaksana kemudian hari? Memandangkan kita tengok kalau kata duduk satu rumah, kalau laki-laki kita susah nak charge dia, kalau perempuan-perempuan kita susah nak charge dia, tapi apakah perancangan kerajaan untuk membendung benda ni daripada tersebar? Yang satu. Yang keduanya, saya rasa daripada pengamatan saya, peranan kerajaan terlalu kurang. Malah saya rasa kerajaan menggalakkannya, sebab kita pernah ada satu menteri yang seolah-olah perwatakan sama yang kita bincangkan. Okey. Itu saya nak tanya apa pandangan Datuk sendiri. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tak nak jawab ataupun saya tak nak komen apa-apa. Saya minta Dr. Masyidah jawab. Okey, saya kata apa peranan kerajaan dari segi pencegahan. Saya sebutkan tadi bahawa pencegahan ini dia tidak datang sehari. Bila penyakit tu dah ada, kita tak boleh cegah. Kita kena ubat.
kita boleh cegah sebelum penyakit itu datang. Sebelum kita kena darah tinggi, kita cegah dulu. Kita jangan makan benda yang masin, kita jaga makanan kita. Tapi bila kita dah kena penyakit tu, kita kena berubat. Baik, pencegahan macam saya sebutkan tadi, kita membendung dari segi akta tu yang juga kita ada pada tiap-tiap negeri. Tapi kita kena faham bahawa akta ini, enactment ini adalah enactment di bawah Majlis Agama Islam Negeri atau Jabatan Agama yang kena ambil. Bukan di segi persekutuan, sebab perkara-perkara yang membabitkan dari segi hal-hal agama adalah di bawah Sultan yang akan diambil tindakannya oleh Jabatan Agama Islam dan juga Majlis Agama Islam Negeri. Jadi saya katakan tadi, pencegahan tu bermula daripada jauh. Bila dah kena, memanglah kita akan perubatan. Dan saya mungkin ramai yang tidak tahu bahawa pihak JAKIM telah mengadakan kursus-kursus kepada mereka-mereka yang ada celaru gender ni. Contohnya kita dah pada tahun ini kita dah ada 2 dan kita akan ada 1 lagi di Pulau Pinang. Kita adakan yang pertama pada 16 hingga 18 Mac 2011, satu mukhayyam yang kita buat di Pusat Latihan Jelebu, di mana kita mengumpulkan maknya-maknya ini untuk menyedarkan mereka siapa diri mereka. Macam saya katakan tadi, mereka ini celaru kerana dia sedang mencari diri dia sendiri. Jiwa perempuan yang terperangkap dalam tubuh lelaki. Baik. Adakah ini pertama kali dilakukan bengkel seumpama ini? Ia tidak pertama kali. Cuma kita tidak menghebahkan perkara ini. Tapi kalau tahun ini awam. baru 2 kali. Tahun ini baru 2 kali, iaitu kita lakukan dalam bulan Mac yang lalu dan juga baru dalam bulan yang lalu. Maksudnya tidak cukup proaktif untuk mengekang masalah maknyah dan sebagainya. Persoalannya kita tidak boleh memaksa mereka untuk masuk. Tetapi yang datang ini ialah kerana dengan rela hati, ada sedikit kesedaran dan merasakan mereka ini mau mendekati diri, mau didekati. Jadi itu base pertama ataupun kita kata modal pertama yang kena ada pada orang ni. Jadi kalau dia sendiri tidak mau didekati, bagaimana kita nak merubati mereka? Okey, baik. Kita lanjutkan lagi seketika nanti. Tapi sekarang ini kita ada Cik Zukri Wanisa di talian. Cik Zukri. Assalamualaikum, Zul. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagi saya, kenapa kita membenarkan dia orang ni terlalu popular dan kita bagi ruang untuk golongan-golongan ni jadi macam satu glamour kepada dia orang dalam filem. Kita ada lembaga penapisan filem, tapi kita tak tapis. Dalam surat khabar, dalam majalah kita ada KDN, tapi KDN tak tapis. Biarkan dia orang ni macam apabila dia orang masuk kecelaruan gender ni, dia orang lagi popular, dia orang lagi macam top. Kan? Macam dalam akhbar, kita ada Kementerian komunikasi semua, kenapa masih lagi? Jadi dia orang ni macam apabila dia orang masuk jadi maknyah ni, wah dia orang top. Adalah Ratu Maknyah, kita benarkan. Jadi itu peranan kerajaan saya rasa, dan kerajaan boleh stop benda ni. Kita jangan haramkan, jangan adakan, kita jangan kurangkan publicity untuk dia orang. Baik. Sebab dia orang ni bukan mewakili masyarakat kita. Dia orang ni sebilangan kecil saja, saya rasa hanya beberapa peratus saja. Tapi dia orang punya populariti tu terlampau popular. Jadi dia orang syok apabila masuk sini, dia orang syok. Ini lebih popular, lebih terkenal. Saya rasa ini peranan yang sepatutnya diambil kerajaan, bukan setakat memberi khusus kan. Kita stop, kita jangan biarkan, kita stop daripada kecil. Ini daripada kecil kita tengok dah ada dah. Tarian-tarian yang lelaki memakai baju perempuan, daripada kecil kita benarkan, daripada tadika kita dah benarkan. Dan apabila besar kita nak salahkan. Ini saya rasa satu benda yang dah terlambat. Okey, baik. Terima kasih Cik Zukri. Kita ada juga pemanggil lain untuk waktu ini, Cik Zaini di talian. Cik Zaini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang berhormat Datuk Sri Dr. Masyitah. Ya, saya. Okey, soalan saya tentang pemakanan. Hubung kait dengan masalah gender ni, kecelaruan gender. Okey, ada doktor tempatan dan juga doktor-doktor luar telah mengesahkan bahawa anak-anak yang diberi makan banyak minum susu kacang soya akan menghasilkan kecelaruan gender apabila mereka meningkat akhir balik. Jadi boleh tak yang berhormat membuat kajian ataupun dapat maklum balas daripada kementerian-kementerian tertentu untuk memastikan perkara ni. Kerana apabila saya pergi seminar-seminar di luar negara, saya dimalukan kerana mengatakan bahawa Malaysia ni terlampau banyak lelaki nak jadi pondan. Terima kasih yang berhormat. Baik, terima kasih. Ya, malu. Kita malu. Betul. Tadi saya respon kepada Cik Zukri yang katakan kita membenarkan. Kita tidak pernah membenarkan. Saya tertarik bila Cik Zukri bagi tahu benda ni, macam kita sebut tadi, dia tidak berlaku sehari. Tapi dia berlaku dalam jangka masa yang panjang daripada kecil. Dan daripada kecil tu siapa agaknya yang lebih rapat? Keluarga. Baik. Di sini peranan keluarga kena masuk. Mengapa menyalahkan kerajaan pada anak kecil begini? Kita masih ada kuasa untuk mendidik anak kita
kita, untuk menegur anak kita, tapi kita tak buat perkara ini. Bagi saya sebut tadi bahawa ini adalah tanggungjawab semua. Kerajaan pun bertanggungjawab, mak bapak lebih lagi bertanggungjawab. Jangan sampai anak tu dah jadi masalah kemudian diserahkan kepada kita satu masalah tersebut untuk diselesaikan. Dan saya sebut tadi, tanggungjawab mak bapak daripada kecil juga menamakan anak-anak dia dengan nama-nama yang sesuai dengan jantinanya. Tetapi inilah dia. Kalau Zulkifli itu memang nama untuk lelaki. Kalau nak taruh juga Zul untuk perempuan, letaklah Zulfa. Mungkin. Jadi janganlah letak Maznah tu juga lelaki, jadi tak tahu puan ke tuan. Jadi kecelaruan. Jadi daripada kecil sudah ada peranan dalam Islam diletakkan, kita perlu membezakan gender ni dan kita perlu buat. Soal pemakanan itu saya kurang pasti kerana saya bukan dari segi bidang medikalnya, tapi saya ambil maklum perkara ini tentang kita perlu membuat kajian sama ada benar ataupun tidak kenyataan yang mengatakan susu kacang soya juga terbabit sebagai satu faktor yang boleh menyebabkan anak-anak ni celaru gender. Baik. Tadi Cik Zukri juga menyebut tentang mengapa kita mengarus perdanakan perkara-perkara ini. Kita banyak lihat sitcom-sitcom yang memaparkan mereka yang bersifat seperti ini di radio, DJ juga bertindak seperti itu. Malah di siaran-siaran yang lain, media massa memainkan peranan untuk menonjolkan apa yang berlaku. Malahan filem-filem yang kita siarkan juga begitu. Jadi mengapa mengarus perdanakan mereka? Saya mungkin tidak bersetuju mengatakan mengarus perdana, sebab kita kena tengok bahawa jumlah mereka itu tidaklah berada di arus perdana, tetapi mereka mungkin dilihat sebagai orang yang popular seperti disebutkan tadi kerana kehebatan dan skill yang ada pada mereka. Baik. Jadi dekat sini saya tidak setuju kalau dikatakan kita kerajaan memberi satu platform kepada mereka. Dan ini mungkin harus dilihat dengan ini mungkin tidak serius. secara langsung, tetapi secara tidak langsung memberi ruang juga. Apabila kita ada lapisan ataupun badan menapis filem dan sebagainya, tetapi masih lagi ada berlaku. Kita di JAKI memang kita ada satu yang dinamakan sebagai garis panduan. Tetapi garis panduan itu tidak boleh dikatakan sebagai mengambil tindakan. Ini adalah di bawah kementerian penyiaran sendiri kita sebut yang bertanggungjawab untuk menyekat perkara-perkara ini. Jadi saya bersetuju bahawa perlu lebih kuat kuasa yang adalah, tapi di kementerian yang terbabit. Di kementerian mana? Kementerian yang terbabit adalah Kementerian Penyiaran je lah. Okey, baik. Mungkin kita akan sentuh lagi tentang hal-hal lain. Namun begitu, belum terjawab tentang soal fatwa sudah ada sejak tahun 2008. Namun ke mana perginya? Apa tindakan yang dilakukan oleh pihak kerajaan untuk menguasakan fatwa tersebut? Ini fatwa, bukan main-main. Okey, baik. Kita sambung lagi perbincangan kita seketika nanti. Kita berehat seketika, beri laluan kepada berita di puncak waktu ini. Kita sambung lagi Kerusi Panas seketika nanti. Anda boleh terus menghubungi kami 0326927939.